Kita mulakan dengan abstrak kajian. Umumnya mengetahui kesan daripada kemasukan migran dari luar telah mencipta kepelbagaian kaum di Malaysia yang berasimilasi dengan budaya tempatan. Sebagai contoh, kaum Baba Nyonya. Negara Asia Tenggara yang lain juga kebanyakannya memiliki kemajemukan kaum yang sama. Walaupun demikian, sedikit kontradik dapat dilihat dalam sesetengah aspek pemerintahan sesebuah negara. Kajian ini akan menghurai dan membuktikan bagaimana Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang lebih unik. Signifikasi kajian adalah untuk memelihara imej Malaysia sebagai negara majmuk yang aman dan mensyukurinya melalui minat untuk mempelajari dasar keharmonian kepada kemajmukan tersebut. Kaedah yang kami gunakan dalam penyelidikan ini ialah penyelidikan perpustakaan bagi memperoleh maklumat-maklumat kajian. Sepanjang projek dijalankan, kerjasama dan komunikasi antara ahli kumpulan adalah aset utama dalam penghasilan projek yang baik. Di akhir kajian, ahli dapat membuktikan bahawa keharmonian integrasi masyarakat majmuk di Malaysia merupakan nilai eksklusif negara kita yang sering menjadi buah mulut pelancong ekoran utuh perpaduan negara yang tercapai. Kita beralih pula kepada objektif kajian. Objektif utama dalam kajian ini adalah membuktikan keunikan masyarakat majmuk yang terdapat di Malaysia. Objektif kedua ialah membezakan masyarakat majmuk antara Malaysia dan negara Asia Tenggara yang lain. Objektif yang ketiga ialah mengkaji kaum dan etnik-etnik yang terdapat di Malaysia, dan objektif yang terakhir ialah mempelajari sistem pentadbiran negara Malaysia dan juga sesetengah negara Asia Tenggara yang lain. Dari aspek perbincangan, hasil kajian mendapati bahawa kompleksiti masyarakat dalam negara kita telah disatukan oleh pihak kerajaan kita melalui beberapa usaha. Antara jabatan-jabatan yang turut terlibat sama adalah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNRN di bawah Kementerian Perpaduan Malaysia KPN. Antara usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan kita adalah antaranya rukun tetangga yang fungsinya adalah bagi mengeratkan hubungan dan memupuk perpaduan di dalam masyarakat. Terdapat juga beberapa lagi projek yang dilakukan. Antaranya adalah projek perintis mediasi komuniti. Implementasi projek ini adalah di mana sesebuah komuniti spesifik akan mengenal pasti cetusan konflik dan berfungsi sebagai pihak neutral yang tidak menyebelahi mana-mana pihak, tetapi menjadi mediator bagi menyelesaikan konflik tersebut. Dalam kajian ini terdapat dua perkara yang sangat penting. Pertamanya adalah justifikasi terhadap usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan. Dapat kita lihat bahawa negara kita, Malaysia, terdiri daripada masyarakat yang datang dari pelbagai latar belakang yang sangat berbeza. Kita mencari satu titik persamaan antara kita. Jadi, usaha-usaha yang telah dijalankan ini adalah bagi menyatukan kita menjadi sebuah masyarakat majmuk yang harmoni di dalam Malaysia. Inilah uniknya negara kita yang sering dihormati oleh negara lain. Kepentingan yang kedua adalah bagi menggariskan keunikan negara kita dari pelbagai aspek seperti politik, ekonomi dan sosial. Dan perkara ini telah dijelaskan dengan lebih lanjut dalam bahagian dasar kajian. Dapat kita konklusikan bahawa negara Malaysia merupakan sebuah negara bermasyarakat majmuk yang harmoni. Dan inilah antara uniknya Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Intan Nur Hasinda binti Roslan dan saya akan membentangkan berkaitan metodologi kajian kumpulan kami.
Kami telah menggunakan metod penyelidikan perpustakaan atau library research dalam penulisan kajian kami yang bertajuk Keunikan Masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia berbanding negara-negara lain. Penyelidikan perpustakaan merupakan satu pendekatan yang melibatkan pencarian maklumat yang relevan, menganalisis maklumat dan seterusnya mengembangkan idea-idea yang berkaitan. Metod ini merupakan salah satu daripada kaedah penyelidikan kualitatif kerana ia memberikan huraian lengkap kepada subjek yang dikaji tanpa menghadkan skop kajian. Antara sebab mengapa kami menggunakan metod ini dalam penulisan kajian kami adalah kerana yang pertama, ia menjimatkan masa dan kos. Ini kerana maklumat yang ingin dicari boleh didapati di perpustakaan yang berdekatan ataupun di hujung jari sahaja melalui laman sesawang yang berkaitan. Yang kedua, metod ini tidak memerlukan kajian lapangan kerana ia hanya bergantung kepada rujukan ilmiah. Dan yang ketiga, maklumat yang diperoleh melalui metod ini lebih tepat kerana ia mengikuti perkembangan semasa. Selepas kami memilih bahan bacaan dan juga artikel yang sesuai dengan topik kami menganalisis semua maklumat yang kami dapat dan menkelaskannya mengikut topik seperti sosial, ekonomi dan juga politik. Seterusnya, analisis data merupakan satu proses yang amat penting dalam sesebuah kajian kerana dengan ini kita dapat mengawal maklumat yang diperolehi dan mengelaskannya mengikut aspek-aspek yang telah ditetapkan. Dalam kajian ini, kami menggunakan analisis kaedah kajian ataupun konteks analisis, iaitu dengan mengenal pasti corak dalam sesebuah teks, sama ada dalam bentuk video, dalam bentuk bertulis maupun dalam bentuk audio. Dalam kajian ini, kami menggunakan analisis kandungan dalam bentuk bertulis kerana kebanyakan data yang kami peroleh merupakan daripada artikel dan buku. Akhir sekali, penyelidikan perpustakaan ataupun library research amat sesuai bagi topik kami kerana kebanyakan topik kami memerlukan fakta dan juga isu semasa. Ia juga menjimatkan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurani Sofia binti Abdullah. Saya dipertanggungjawabkan untuk membentangkan dapatan kajian daripada kumpulan kami. Jadi hari ini saya akan pecahkan kepada 3, iaitu sosial, ekonomi dan juga politik. Jadi yang pertama, kita bandingkan negara Malaysia dan juga negara Myanmar. Di Malaysia, rakyatnya diberi hak untuk kebebasan beragama. Walaupun agama Islam diangkat sebagai agama persekutuan seperti dalam Perlembagaan Perkara 11, tetapi agama-agama lain bebas untuk dianuti. Malaysia menjadikan agama sebagai tunjang kepada kehidupan seharian masyarakatnya seperti yang terdapat dalam rukun negara. Kita lihat pula kepada negara Myanmar. Seperti yang kita tahu, isu kebelakangan ini tentang etnik Rohingya ditindas dan dihalang untuk diberikan hak asasi oleh kerajaan Myanmar sendiri. Jadi kita lihat bagaimana Malaysia walaupun berbilang bangsa, tetapi kita tetap aman dan damai dan juga menghormati agama masing-masing. Bergerak pula kepada isu ekonomi. Kali ini kita bandingkan negara Malaysia dan juga negara Singapura. Pada awalnya selepas kemerdekaan, pihak kerajaan telah melancarkan dasar ekonomi baru pada tahun 1971. Dasar ini adalah perancangan ekonomi yang melibatkan semua rakyat di Malaysia pada ketika itu. Akan tetapi rancangan ini lebih meruncing kepada penjagaan ataupun peningkatan ekonomi penduduk Bumiputera pada masa itu. Disebabkan dasar pecah dan perintah oleh pihak penjajah sebelumnya,
Jadi penduduk di Malaysia terasing mengikut bangsa dan juga kaum. Contohnya, masyarakat Melayu tinggal di kampung, Cina di bandar, dan masyarakat India tinggal di estet-estet. Jadi dengan adanya dasar ekonomi baru ini, pihak kerajaan dapat memfokuskan dan juga merangka perancangan ekonomi tertentu yang bersesuaian dengan penduduk di Malaysia. Selepas 6 tahun dasar ini dilancarkan, kita dapat lihat lebih banyak masyarakat Bumiputera yang berjaya dan juga meningkat pendapatan mereka. Ini saya kira adalah perancangan yang bijak oleh pihak kerajaan pada masa itu, kerana bukan sahaja dapat membantu menaikkan ekonomi negara, tetapi juga dapat membantu masyarakat anak bangsa kita sendiri. Berbanding pula dengan kerajaan di Singapura, mereka merangka ekonomi secara berpusat, sebuah rangkaan yang melibatkan semua rakyat di Singapura. Mereka tidak merangka sesuatu rancangan ekonomi yang lain mengikut kesesuaian kepada bangsa-bangsa tersebut. Jadi kali ini kita bergerak pula kepada politik. Kita bandingkan antara negara Malaysia dan juga negara Thailand. Seperti yang kita tahu, apabila Dewan bersidang, kita dapat lihat terdapat YB yang berbangsa Melayu, berbangsa Cina, India dan juga lain-lain. Jadi keharmonian ini menunjukkan bahawa keunikan di Malaysia diterapkan juga dalam isu politik. Mereka dapat bersidang bersama-sama dan juga berusaha untuk mencapai kata sepakat demi kemaslahatan rakyat. Saya rasakan ini sangat penting kerana apabila adanya wakil tertentu daripada bangsa-bangsa ataupun kaum-kaum tertentu, mereka lebih memahami isu-isu dan juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kita lihat pula berbanding dengan negara Thailand, mereka terdiri hanya daripada satu bangsa, ataupun boleh dikatakan terdapat satu bangsa majoriti yang menguasai sistem politik mereka. Akan tetapi masih juga terdapat perbalahan di antara mereka, seperti pada tahun 2014 apabila rakyat melakukan rusuhan kerana mereka tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya. Jadi kita lihat di sini memang sangat jelas bagaimana keunikan masyarakat berbilang kaum di Malaysia dapat mencapai kata sepakat dalam isu politik demi keamanan negara kita.